Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Okay, cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan masuk tema 10, semarakkan pertanian dan penternakan kita. Unit 28, hargailah pokok, tajuk keistimewaan Kelantan. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap di akhir pembelajaran nanti kamu dapat memahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. Kriteria kejayaan kamu dianggap berjaya sekiranya kamu dapat membina ayat menggunakan kata kerja dan kata bantu berpandukan gambar yang terdapat dalam buku teks muka surat 166. Baiklah, sebelum tu cikgu nak bertanya kepada kamu, pernahkah kamu melihat pokok Kelantan? Ada ya murid-murid yang tak pernah tengok pokok Kelantan. Baiklah, hari ini cikgu akan tunjukkan bagaimanakah rupa pokok Kelantan. Okey, inilah dia pokok Kelantan. Dia ada bunga. Bunga dia berwarna merah dan mempunyai pelbagai kegunaan. Siapa tahu apakah kegunaan pokok Kelantan? Okey. Kalau sebenarnya pokok Kelantan ni mempunyai pelbagai kegunaan. Kalau kita lihat dalam buku teks muka surat 166, telah diberitahu apakah khasiat ataupun apakah kegunaan pokok Kelantan. Sebenarnya pokok Kelantan ni boleh digunakan dalam perubatan tradisional. Kita menggunakan batang dia ya untuk mengubati penyakit-penyakit tertentu. Apa penyakitnya? Yang pertama penyakit bengkak. Kadang kaki bengkak, ada juga badan dia bengkak-bengkak. Kita boleh gunakan batang pokok Kelantan. Seterusnya penyakit kuning. Penyakit kuning ni kebiasaannya kita lihat berlaku kepada bayi-bayi yang baru lahir. Tetapi ada juga penyakit kuning yang berlaku kepada orang dewasa. Mata mereka akan berwarna kuning. Seterusnya sakit telinga. Sakit telinga juga boleh menggunakan pokok Kelantan untuk mengubati penyakit ini ya. Seterusnya selain daripada perubatan tradisional, pokok Kelantan juga boleh digunakan dalam masakan. Mari kita lihat apakah makanan-makanan yang boleh kita gunakan pokok Kelantan sebagai penyedap kepada makanan kita. Yang pertamanya kuah laksa. Kuah laksa memang dimasukkan bunga Kelantan untuk menyedapkan lagi rasa kuah tersebut. Seterusnya nasi kerabu. Nasi kerabu ni terkenal di negeri Kelantan ya. Seterusnya asam pedas. Asam pedas juga menggunakan bunga Kelantan untuk menyedapkan lagi rasa kuah tersebut ya. Kemudian tom yum dan sebagainya. Jadi inilah kegunaan pokok Kelantan ya. Dia digunakan dalam perubatan tradisional ataupun di dalam masakan. Baiklah, untuk tugasan kamu hari ini, kamu perlu membina ayat menggunakan kata kerja dan kata bantu berpandukan gambar yang terdapat dalam buku teks muka surat 166. Kamu boleh rujuk buku teks ya sekarang. Baiklah, sebelum kamu menyiapkan tugasan kamu, mari kita ulang kaji dulu apakah kata bantu dan kata kerja. Kita lihat dulu kata bantu. Kata bantu ada terbahagi kepada dua, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu aspek, kita lihat ia menunjukkan perbezaan masa. Perbezaan masa. Ada 3 masa yang perlu kamu tahu, iaitu masa kini, masa lampau dan masa hadapan. Kalau masa kini, kata bantu yang biasa kita gunakan ialah masih, sedang dan mula. Lihat contoh ayat. Mereka sedang mendengar muzik. Yang kedua, dia masih berdiri di situ. Yang ketiga, Ali mula sakit sejak semalam. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan masa kini. Apakah kata bantunya? Kata bantunya ialah masih, sedang dan mula. Kita lihat masa lampau. Masa lampau maksudnya perkara yang sudah dilakukan.
Okey, kata bantu yang kita gunakan ialah pernah, telah, sudah dan baru. Okey, lihat contoh ayatnya. Malaysia pernah dijajah Inggeris. Okey, ayat yang kedua, sungai itu telah kering airnya. Ayat yang ketiga, rakyat Malaysia sudah ke bulan. Dan ayat yang keempat, Ahmad baru pulang dari Melaka. Okey, inilah adalah ayat-ayat yang menunjukkan masa lampau. Okey, yang ketiga, masa hadapan. Okey, maksudnya perkara yang akan dilakukan. Jadi, kita kata bantu yang sesuai digunakan adalah akan dan belum. Okey, apa contoh ayatnya? Kita lihat sama-sama. Okey, bas itu belum tiba di stesen. Okey, singa akan pupus 5 tahun lagi. Okey, ayat-ayat ini menunjukkan perkara yang akan dilakukan. Okey, belum berlaku lagi. Okey, seterusnya kita lihat pada kata bantu ragam. Okey, kata bantu ragam ini menjelaskan ragam perasaan berkaitan dengan perbuatan. Okey, ingat ragam perbuatan ya. Okey, ada tiga. Okey, ada tiga perkara yang perlu kamu ingat, iaitu yang pertama, hendak atau kemahuan melakukan sesuatu. Okey, kata bantu yang biasa kita gunakan ialah hendak, mahu dan enggan. Okey, contoh ayat, ibu hendak ke pasar. Li enggan ke sekolah. Rimah tidak mahu ke tadikam. Okey, ini adalah perasaan hendak atau kemahuan untuk melakukan ya. Okey, kemudian mesti melakukan sesuatu. Okey, perkara tu kita mesti lakukan. Okey, jadi kata bantu yang biasa kita gunakan ialah harus, mesti dan patut. Okey, kita lihat ayatnya sama-sama. Okey, ayat ayah harus pergi kerja. Okey, ayah harus pergi kerja. Okey, sesuatu yang harus dilakukan. Okey, Siti mesti ke sekolah. Sarah patut didenda kerana datang lewat ke sekolah. Okey, ini adalah kata bantu ragam. Okey, seterusnya mampu melakukan sesuatu. Okey, ragam kata bantu yang digunakan ialah boleh, dapat dan mungkin. Okey, apa contoh ayatnya? Kita lihat, Aiman boleh makan aiskrim selepas batuknya pulih. Okey, Laila dapat menghafal sifir. Rahim mungkin selamat jika segera dirawat oleh doktor. Okey, ini mampu melakukan. Okey, yang pertama hendak melakukan, yang kedua mesti melakukan dan yang ketiga mampu melakukan. Okey, jadi inilah adalah kata bantu yang perlu kamu tahu ya. Okey, seterusnya kata kerja. Okey, kita ulang lagi sedikit kata kerja. Okey, kata kerja terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Okey, dan setiap dua ini dibahagikan kepada dua lagi, iaitu kata kerja transitif aktif. Baiklah, seterusnya kita lihat kata kerja. Okey, kata kerja terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Okey, kata kerja transitif pula terbahagi pula kepada dua, iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Okey, dan kata kerja tak transitif juga terbahagi kepada dua, iaitu tidak berpelengkap dan berpelengkap. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, contoh ayat yang menunjukkan kata kerja tersebut ya. Baiklah, kita lihat dulu kata kerja transitif. Okey, kata kerja transitif ialah kata kerja yang mempunyai penyambut atau benda yang kena buat. Okey, contoh ayat. Ali menendang bola. Okey, Ali adalah pembuat ataupun subjek. Kata kerjanya menendang dan transitif bola. Okey, seterusnya kami membaiki kereta kesayangan ayah. Kami adalah subjek, membaiki kata kerja dan kereta adalah transitif. Okey, seterusnya kakak memasukkan surat ke dalam sampul. Okey, kakak adalah subjek, kata kerjanya memasukkan dan transitif adalah surat. Okey, ini ayat
kata kerja transitif. Okey, kata kerja transitif tadi terbagi kepada dua. Okey, itu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Okey, kata kerja transitif aktif ni bermaksud subjek mesti dah berada di hadapan dan predikat berada di belakang. Okey, tetapi kalau kata kerja transitif pasif, predikat berada di hadapan manakala subjek berada di belakang. Okey, kita lihat bersama-sama ayat yang pertama. Ali menendang bola. Okey, ayat aktif. Okey, kalau kita pasifkan, bola ditendang oleh Ali. Okey, bola ni adalah objek ya. Objek, bola ditendang dan kata kerjanya akan berubah ya, daripada menendang akan bertukar menjadi ditendang. Okey, oleh Ali. Okey, kemudian kakak makan nasi. Okey, nasi itu dimakan oleh kakak. Okey, tambah imbuhan di. Okey, abang mengharungi lautan itu. Lautan itu diharungi oleh abang. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, kata kerja aktif, okey, biasanya menggunakan imbuhan me, okey, meng, okey, men dan sebagainya. Tapi kalau kata kerja transitif pasif, biasanya menggunakan imbuhan di ataupun ter. Okey, kita lihat seterusnya. Baiklah, selesai kata kerja transitif. Sekarang kita beralih pula kepada kata kerja tak transitif. Okey, tadi cikgu dah terangkan. Okey, kata kerja tak transitif dia terbagi kepada dua, iaitu berpelengkap dan tanpa pelengkap. Okey, kita lihat dulu yang berpelengkap ya. Okey, kata kerja tak transitif berpelengkap. Okey, apa dia? Okey, kata kerja yang memerlukan pelengkap cerita supaya maksud ayat menjadi sempurna dan bermakna. Okey, kita lihat contoh yang berada di bawah. Okey, keadaan bapanya beransur. Okey, beransur ni adalah kata kerja tak transitif. Okey, tapi kita memerlukan pelengkap. Kalau tidak, ayatnya akan nampak tergantung. Okey, jadi apakah yang perlu kita tambah? Okey, keadaan bapanya beransur pulih setelah mendapat rawatan. Okey, pulih setelah mendapat rawatan ini adalah ayat pelengkap. Okey, untuk melengkapkan ayat yang pertama ini ya. Okey, kita lihat yang kedua, mereka tidak berbuat. Okey, berbuat ni adalah kata kerja aktif tak transitif. Okey, kita memerlukan pelengkap. Okey, apa dia? Okey, mereka tidak berbuat jahat kepada ibu bapa mereka. Okey, barulah kita faham ayat ini ya. Okey, seterusnya kami tinggal. Okey, tinggal adalah kata kerja. Okey, tapi ayatnya tergantung. Okey, jadi kita lengkapkan dia. Okey, kami tinggal di Sarawak. Barulah ayatnya menjadi lengkap. Okey, inilah dia kata kerja tak transitif berpelengkap. Okey, dia mesti ada pelengkap untuk menjadikan ayat ini sempurna. Okey, kita teruskan pula dengan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Okey, apa itu kata kerja transitif tak transitif tanpa pelengkap? Okey, kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek ataupun penyambut. Okey, contoh ayat, mereka berdua asyik berbual. Okey, berbual ini adalah kata kerja. Okey, bila kita letakkan ayat begini, okey, kamu sudah boleh memahami maksud dia. Okey, tetapi kata kerja tak transitif ini boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan. Okey, contoh ayat, mereka berdua asyik berbual di dalam bilik. Okey, di dalam bilik ni adalah unsur keterangan. Okey, kalau kita nak tulis pun boleh. Kalau kamu tak nak tulis pun tidak menjadi masalah. Okey. Baiklah, untuk tugasan kamu hari ini, kamu perlu membina ayat menggunakan kata kerja dan kata bantu berpandukan gambar dalam buku teks muka surat 166. Okey, kamu perlu membina setiap ayat yang ada dalam gambar ini ya. Okey, sebelum tu kita baca dulu petikan yang diberi. Okey, Amar hendak berkebun di belakang rumahnya. Amar dan keluarganya telah apa? Okey, mari kita lihat satu persatu. Cikgu akan bantu kamu untuk mencari kata kerja dan kata bantu yang sesuai digunakan.
Baiklah, kita lihat gambar yang pertama. Okey, Amar dan keluarganya telah apa? Okey. Amar dan keluarganya telah, okey, apakah kata kerja yang sesuai? Okey. Telah membeli. Okey, membeli apa? Membeli anak pokok kantan di sebuah kedai. Okey, telah ni adalah kata bantu dan kata kerjanya adalah membeli. Okey, kemudian kita lihat pada Ammar pula. Ayah dia. Ayah dia dulu. Okey, ayah dia sedang buat apa? Okey, ayah dia sedang membayar. Okey, membayar ya. Harga pokok kantan ini. Okey, kepada penjual tersebut. Okey, kemudian kita lihat pula Ammar ya. Ammar, apa yang Ammar sedang lakukan? Okey, Ammar sedang mengangkat. Okey, mengangkat apa? Mengangkat anak pokok kantan. Okey, sedang ni adalah kata bantu, manakala mengangkat adalah kata kerja. Okey, kata kerja transitif. Okey, kita lihat gambar yang kedua pula. Okey, untuk menanam, apakah yang perlu Ammar lakukan? Okey, kita lihat apa dekat benda ini. Okey, Ammar perlu membuat batas. Okey, perlu adalah kata bantu, manakala membuat adalah kata kerja. Okey, selepas itu, apakah yang Ammar lakukan? Okey, Ammar lakukan apa tu? Okey, Ammar mula menanam pokok kantan. Okey, ataupun Ammar mula menanam anak pokok kantan. Okey, di mana? Di atas batas yang telah dibuat. Okey, mula adalah kata bantu, manakala menanam adalah kata kerja. Okey, kita lihat pula ayah dia. Apakah yang ayah dia sedang lakukan? Okey, ayah dia sedang memasang jaring. Okey, sedang adalah kata bantu, manakala memasang adalah kata kerja. Okey, jadi cikgu nak kamu gunakan perkataan-perkataan yang kita bincang ini untuk membina ayat ya. Baiklah, kita lihat gambar yang ketiga. Okey, gambar yang kedua tadi bunga kantan ni kecil je. Okey, sekarang ni dia sudah membesar. Okey, jadi apakah kata kerja dan kata bantu yang sesuai digunakan untuk pokok kantan ini? Okey, kita lihat. Okey, pokok kantan telah membesar dan membiak setelah beberapa bulan. Okey, jadi telah ni adalah kata bantu, manakala membesar dan membiak adalah kata kerja. Okey, seterusnya kita lihat pula pada Ibu Ammar. Okey, apakah kata kerja yang sesuai digunakan? Okey, kata kerja yang sesuai ialah memotong sebab ibunya memegang pisau ya. Okey, jadi Ibu Ammar memotong bunga kantan. Okey, seterusnya. Okey, apakah yang difikirkan oleh ibunya? Okey, ibunya bercadang untuk memasak kuah laksa. Okey, Ibu Ammar akan memasak kuah laksa menggunakan pokok bunga kantan. Okey, akan ni adalah kata bantu, manakala memasak adalah kata kerja. Okey, seterusnya. Gambar yang terakhir. Okey, kamu boleh terangkan sedikit tentang gambar ini. Okey, yang pertama. Okey, ia boleh digunakan dalam perubatan tradisional. Okey, kamu boleh terangkan apakah jenis-jenis penyakit yang boleh diubati menggunakan batang pokok kantan. Okey, kemudian bunga dia dapat juga digunakan dalam masakan. Okey, boleh dan dapat adalah kata bantu, manakala digunakan adalah kata kerja. Okey, jadi apa yang perlu kamu lakukan ialah kamu perlu menyambung cerita ini menjadi satu ayat yang lengkap, menggunakan kata bantu dan kata kerja yang telah dibincangkan tadi. Okey, kamu perlu menulis dalam 3 perenggan atau lebih. Okey, kalau kamu tidak menggunakan selain daripada perkataan yang kita bincangkan tadi juga, tidak menjadi masalah. Okey, apa yang penting, selesai saja tugasan ini, kamu perlu tangkap gambar dan hantar kepada cikgu untuk tujuan penilaian. Okey, cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.